pada 24 September tahun 1975. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Ramai yang minta untuk aku ceritakan tentang seorang gadis yang periang di mana hidupnya telah berakhir dengan kisah yang sangat menyedihkan. Dia telah dirasuk sehingga menyebabkan kematiannya. Kalau dekat Malaysia, perkara yang terjadi dekat gadis ni kita boleh katakan sebagai disihir. Sihir ni ialah satu ilmu hitam yang kita tak nampak dan orang yang tak berniat baik kepada kita akan gunakan sihir tu untuk menyakiti kita sehingga boleh menyebabkan kematian. Tapi kita sebagai seorang Islam sangatlah dilarang untuk membuat perkara-perkara syirik ni. Jadi tanpa membuang masa, aku akan ceritakan siapa sebenarnya gadis ni. So without wasting any time, let's get started. Annelies Michel yang telah dilahirkan di Jerman pada 21 September tahun 1952. Keluarga Annelies ini sangat berpegang kuat kepada pegangan agama Katolik. Annelies telah digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat periang, aktif dan dia juga merupakan seorang yang sangat berpegang kuat kepada agamanya. Pada suatu hari ketika Annelies berusia 16 tahun, Annelies ini tidak sihat. Semasa kat sekolah, secara tiba-tiba Annelies telah pengsan dan kawan-kawan Annelies telah beritahu bahawa masa dia pengsan tu dia telah berjalan dalam keadaan yang khayal. Tapi Annelies beritahu yang dia sebenarnya tak ingat apa-apa tentang kejadian tu. Pada malam tu Annelies telah ditindih oleh sesuatu. Dia merasa ada sesuatu yang berat telah menghempap dadanya dan menekan dia ke katil. Pada Ogos tahun 1956, kejadian aneh sekali lagi berlaku kepada Annelies, di mana dia telah kejang di atas katil dan menyebabkan dia menggigil. Disebabkan kejadian tu, ibunya telah memanggil seorang doktor pakar neurologi untuk datang ke rumahnya membuat pemeriksaan. Jadi Dr. Luthi ni pun datanglah ke rumah Annelies untuk membuat imbasan otak dan untuk memeriksa sekiranya ada masalah saraf pada otak Annelies. Jadi bila hasil check up tu keluar, rupa-rupanya tak ada masalah apa pun pada bahagian otak Annelies. Kemudian Dr. Luthi ni pun menyimpulkan bahawa sebenarnya Annelies ini mengalami masalah psikosis yang disebabkan oleh penyakit epilepsi, iaitu merupakan satu penyakit sawan. Ketika Annelies ini dikatakan telah diserang penyakit sawan, dia sekali lagi dibawa untuk membuat pemeriksaan. Jadi pada masa imbasan otak ni, ada corak yang tak sekata pada imbasan tersebut. Tetapi doktor still lagi tak dapat nak jelaskan simptom-simptom penyakit tersebut. Lepas tu doktor ni pun bagi lagi ubat untuk menghalang daripada penyakit sawan tu terus datang menyerang Annelies. Pada tahun 1973, iaitu pada musim bunga. Dan pada masa tu Annelies telah berusia 21 tahun. Dan pada masa ini banyak perkara aneh mulai terjadi. Annelies selalu mendengar bunyi ketukan pintu yang sangat kuat pada waktu malam. Tetapi bukan Annelies seorang saja yang mendengar bunyi ketukan tu. Malahan adik-beradik dia sendiri pun dengar bunyi ketukan tu. Annelies juga beritahu yang dia selalu mendengar bunyi bisikan-bisikan daripada syaitan. Dan bisikan tu mengatakan bahawa Annelies ni sebenarnya seorang yang terlaknat dan dia akan diseksa di neraka suatu hari nanti. Ibu Annelies beritahu Annelies selalu tenung patung Virgin Mary dengan pandangan yang sangat-sangat tajam. Dan pada masa tu seluruh mata Annelies akan bertukar menjadi hitam pekat. Bukan Annelies seorang je yang kena ganggu dekat rumah tu, tetapi seluruh ahli keluarganya juga merasa tempias yang sama. Diorang selalu terbau-bau najis yang seolah-olah terbakar di sekeliling rumah diorang. Tetapi bila diorang ni cek di sekeliling rumah diorang, di dalam rumah, di luar, diorang tak temukan langsung najis tu. Dan diorang sendiri pun tak tahu dari mana datangnya punca bau tersebut. Sekali lagi, doktor yang merawat Annelies telah dijemput untuk datang ke rumah Annelies. Dan doktor tu pun dah buntu, tak tahu apa lagi nak buat. Jadi doktor ni pun bagilah ubat yang di mana dos dia lagi kuat daripada dos yang ubat yang dibagi sebelum ni. Bila benda-benda pelik macam ni terjadi dan Annelies pun semakin hari semakin aneh. Jadi ibu Annelies telah decide untuk berjumpa dengan seorang Jesuit, iaitu seorang paderi yang bekerja di Jabatan Agama Katolik. Dan paderi tersebut bernama Padre Alt.
Dan Paderi Alt inilah yang telah menolong keluarga Anneliese. Pada tahun ini, iaitu pada tahun 1973, Anneliese telah mengalami depression yang sangat kuat dan dia cuba untuk membunuh dirinya. Dan Anneliese mula makan benda yang pelik-pelik macam laba-laba dan juga lalat. Kadang-kadang Anneliese akan jilat air kencing dia sendiri di atas lantai. Dan kadang-kadang tu Anneliese ni akan menjerit secara tiba-tiba seperti kerasukan. Anneliese juga telah merosakkan tanda-tanda agama di dalam rumahnya macam patung salib. Dan pada masa ni keadaan Anneliese sangat-sangatlah berbeza dan dia berubah 100%. Dia dikatakan seolah-olah mempunyai kuasa macam supernatural, di mana Anneliese ni pernah mencampakkan adik-beradik dia seolah-olah macam dia campak barang. Korang bayangkan tak macam mana kuatnya Anneliese tu? Dia boleh angkat kakak dia boleh campak macam tu je. Pada suatu hari, seorang paderi yang bernama Rodwig telah datang ke rumah Anneliese untuk memeriksanya. Dan paderi Rodwig ni percaya yang sebenarnya Anneliese ini telah dirasuki oleh roh-roh yang jahat. Tapi malangnya paderi ini telah menolak untuk merawat Anneliese. Mungkin dia rasa roh-roh jahat yang ada dalam badan Anneliese tu sangat kuat dan dia tak terdaya nak melawan roh-roh tersebut. Apabila paderi Rodwig ni menolak untuk merawat Anneliese, jadi family Anneliese pun jadi buntu dan tak tahu macam mana lagi cara untuk memulihkan lagi anak kesayangan diorang. Tapi walau bagaimanapun diorang ni tak give up untuk merawat Anneliese. Dan diorang berharap Anneliese ni boleh sembuh macam dulu lagi. Dan diorang ni telah meminta bantuan daripada dua orang paderi, iaitu Paderi Renz dan juga Paderi Alt. Pada 24 September tahun 1975, upacara exorcism telah dibuat bagi melawan jin-jin ataupun roh-roh jahat yang ada di dalam badan Anneliese. Dua orang paderi ini telah membuat upacara ini sebanyak 67 kali dan upacara ini telah berlangsung selama 10 bulan. Ritual ini telah dibuat selama 4 jam dalam satu hari. Semasa ritual untuk menghalau syaitan-syaitan yang ada dalam badan Anneliese, paderi ini akan merakam menggunakan kaset. Jadi semasa proses ini sedang berlangsung, Anneliese telah mengatakan bahawa sebenarnya ada 5 entiti di dalam badan dia. Dan Anneliese ini telah menyenaraikan nama-nama jin-jin tersebut seperti Lucifer, Cain, Judas, Hitler dan juga Nero. Disebabkan ritual ini selalu dibuat dan memaksa Anneliese untuk melutut banyak kali, telah menyebabkan tulang dia telah menjadi patah dan tendon pada lutut Anneliese telah terkoyak teruk. Berat badan Anneliese pada ketika itu hanya tinggal 35 kg sahaja. Jadi bagi memastikan ritual untuk menghalau hantu ini berjalan dengan lancar, diorang terpaksa ikat Anneliese sepanjang ritual ini dijalankan, iaitu selama hampir 10 bulan. Korang bayangkan betapa seksanya dia kena ikat macam tu, ya Allah. Dan Anneliese juga telah dilarang untuk memakan ubat-ubatan daripada doktor. Anneliese ini juga selalu menggigit diri dia dan juga orang lain. Kadang-kadang tu Anneliese akan menghentakkan kepala dia dekat dinding. Dan dia juga tak nak makan. Sebabnya Anneliese kata ada yang melarang dia untuk makan. So disebabkan dia mendengar kata-kata daripada bisikan itulah yang menyebabkan dia semakin kurus dan dia tak ada zat lagi dalam badan dia. Pada 30 Jun tahun 1975 adalah hari terakhir di mana Anneliese ini akan menjalani rawatan ritual daripada paderi tersebut. Tapi apa yang menyedihkan, dia telah ditemui mati pada keesokan paginya pada 1 Jun 1976. Punca kematian Anneliese adalah disebabkan dehidrasi dan juga malnutrisi, iaitu kekurangan zat dalam badan. Selepas kematian Anneliese, ibu bapa Anneliese dan juga paderi yang merawatnya telah dikenakan tindakan undang-undang kerana perbuatan mereka yang cuai telah menyebabkan Anneliese telah mati. Semasa perbicaraan sedang berlangsung, pihak pendakwaan raya telah mengeluarkan bukti bahawa Anneliese ini sebenarnya mempunyai masalah sawan dan juga psikosis. Dan Paderi Alt ini sebenarnya telah diragui kerana dia sendiri mempunyai sejarah penyakit skizofrenia. Sebenarnya ubat-ubat yang dimakan oleh Anneliese ini mempunyai kesan sampingan, iaitu Anneliese ini akan mengalami psikosis delusi yang mempunyai kaitan dengan penyakit epilepsi. Menurut mahkamah, Anneliese ini tidak mampu membuat keputusan sendiri dan dia seharusnya dipaksa untuk memakan ubat yang diberi oleh doktor, dan dia juga sepatutnya diberi perawatan yang profesional, bukan mengupah paderi dan membuat ritual-ritual yang
pelik sampai menyebabkan analis sendiri terseksa dan kemudiannya mati. Akhirnya mahkamah telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman ke atas ibu bapa analis dan juga paderi-paderi tadi. Mereka berempat telah dipenjara selama 6 bulan dan kedua paderi tadi telah digantung tugas selama 3 tahun. Kisah analis ini kemudiannya telah diadaptasi ke dalam sebuah filem yang bertajuk The Exorcism of Emily Rose. So guys, yang mana satu yang korang percaya? Adakah korang percaya memang analis ni kena rasuk dan dia mati, ataupun dia jadi macam tu adalah disebabkan oleh ubat-ubat yang dia makan daripada doktor? Komen di bawah. Okay guys, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku pada kali ni. Macam biasa, pada korang yang belum lagi follow aku dekat Twitter dan juga IG, korang boleh follow dan klik link dekat bawah. Dan korang yang belum lagi subscribe channel ni, please subscribe di bawah juga. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay guys, pada korang yang curious kat mana aku beli tudung, korang suka tudung ni, korang suka aku pakai tudung tu, kat mana aku beli, so aku nak beritahu sebenarnya aku jual tudung yang aku pakai. And kalau memang korang berminat nak beli, korang boleh klik link kat bawah. Aku dah letak aku punya link IG shop, just klik kat situ. Dan kalau korang minat, korang boleh DM aku kat situ juga. So easy right? Harga pun sangat-sangat affordable dan murah. So lepas ni korang tak perlu tertanya lagi kat mana aku beli tudung ni. Semuanya ada dekat IG shop aku, okay? Kalau korang minat, just DM aku dan aku akan check stok lah sekiranya warna tu ada. Tapi first come first serve, okay? So kalau korang minat juga tudung yang aku pakai sekarang ni, aku pakai adalah tudung shawl Katniss dan materialnya adalah heavy chiffon. So korang boleh tengok, sempat lagi kan promo, tak kisahlah. Jadi kod yang aku pakai ni adalah kod pale turquoise. Dan kalau korang berminat dengan tudung yang aku pakai sekarang ni, korang nampak macam cantik je warna dia kan. So memang cantik pun warna dia. Boleh klik dekat link IG shop aku kat bawah. So korang boleh DM aku kat situ dan boleh beli dekat situ juga. Dan itu je, terima kasih.